Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 17 ingin membentangkan pada hari ini tentang tokoh yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Baiklah, kita akan mulakan dengan biodata. Yang pertama adalah nama beliau iaitu Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Al-Khuwailid bin Asad. Umur beliau adalah 73 tahun dan beliau mempunyai bapa yang bernama Zubair bin Al-Awwad. Beliau Abdullah bin Az-Zubair lahir pada 1 Syawal pada tahun pertama Hijrah dan beliau wafat pada 17 Jamadil Awal pada tahun 73 tahun Hijrah. Okey, baik, kita teruskan dengan nama ibu beliau adalah Al-Asma bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau dikenali dengan pengkhususan beliau adalah sahabat Nabi yang memeluki Islam yang awal, as-sabiqun al-awwal. Seterusnya saya akan menerangkan perwatakan Abdullah bin Zubair. Pertama, sifat kepahlawanan yang hebat. Abdullah bin Zubair seorang perwira yang perkasa. Kehebatannya di medan perang dilihat ketika bersama mujahid-mujahid lain menggempur Afrika dan membebaskan mereka daripada kesesatan. Kedua, melazimi sunnah Rasulullah. Melaksanakan puasa sunat dan solat malam adalah kebiasaannya. Dalam hidupnya, beliau menggunakan malam-malam untuk beribadah. Seterusnya, gemar membaca Al-Quran dan mempunyai daya ingatan yang kuat. Beliau menjadi anggota panitia petugas yang menyusun Al-Quran ketika zaman Khalifah Uthman bin Affan. Seterusnya, beliau seorang yang taat setia kepada pemimpin. Ibnu Zubair tidak sejalan dengan ayah dan ibunya, iaitu Aisyah, dalam peristiwa pemberontakan atas Uthman. Ia berada dalam barisan Uthman dan membelanya. Seterusnya, kuat beribadah kepada Allah. Selain seorang perwira perang, Abdullah juga seorang ahli ibadat yang khusyuk dan tawaduk. Mujahid pernah memberikan kesaksian bahawa apabila Ibnu Zubair sedang solat, tubuhnya seperti batang pohon yang langsung tidak bergerak, kerana khusyuknya solat beliau menghadap Ilahi. Antara semangat Abdullah bin Az-Zubair ialah menyertai peperangan di antara Islam dan juga Rom. Sejak usianya 14 tahun, beliau sudah memasuki peperangan. Di antara lainnya ialah peperangan Yarmouk menentang tentera Rom. Kemudian dalam peperangan pembukaan negeri Mesir di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Seterusnya di zaman Khalifah Uthman bin Affan, di mana Abdullah bin Az-Zubair telah dilantik untuk mengetuai angkatan tentera Islam untuk menyerang wilayah-wilayah di utara Afrika. Selain itu, sumbangan dan jasa Abdullah bin Az-Zubair ialah menjadi anggota panitia yang bertugas menyusun Al-Quran ketika zaman Khalifah Uthman. Beliau juga menjadi khalifah di kerajaan yang dibina sendiri di Hijaz. Sebaik sahaja Khalifah Yazid meninggal dunia dan tentera Umayyah berlepas ke Syria, Abdullah bin Az-Zubair pun telah dilantik secara rasminya sebagai khalifah oleh penduduk di Hijaz. Seterusnya, beliau juga telah meriwayatkan 33 hadis daripada Rasulullah SAW, dan akhir sekali beliau juga yang mengatur langkah bersama Sayyidatina Aisyah dalam menyelesaikan kes pembunuhan Sayyidatina Uthman. Okey, next kita pergi kepada kelebihan bagi Abdullah bin Zubair. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah kelahirannya merupakan bayi pertama setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Yang kedua, Rasulullah SAW sendiri yang mentahnik dan mendoakan beliau ketika beliau masih bayi. Yang ketiga, beliau merupakan daripada keturunan yang mulia. Dan yang keempat, beliau juga telah berbai'ah dengan Nabi Muhammad SAW ketika usia beliau masih berumur 7 tahun. Pengorbanan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Apakah pengorbanan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma sehingga beliau dikatakan sebagai salah seorang tokoh yang hebat dalam sejarah Islam? Antaranya ialah beliau mempertahankan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika diserang oleh pemberontak. Ketika
Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu diserang oleh pemberontak, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu telah menghunus pedang kepada pemberontak-pemberontak tersebut. Juga Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu telah mempunyai cedera parah yang banyak ketika dalam serangan pemberontak tersebut. Selain itu, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu juga terkorban dalam serangan Hajjaj di Arafah. Pada ketika itu, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu menjadi khalifah Islam. Maka pada masa itu, Abdul Malik bin Marwan juga telah menjadi khalifah Islam dan telah berlakunya pertemuan kuasa untuk menjadi khalifah Islam. Maka Abdul Malik bin Marwan telah menghantar penguasanya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, untuk memerangi Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Maka tentera Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi telah menyerang Mekah dan banyak berlaku kerosakan pada Kaabah dan masjid-masjid di sekitar Mekah. Juga penyokong-penyokong Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika itu telah berpaling tadah daripada beliau. Mereka telah mengkhianati beliau kerana tentera Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi telah berjaya mengepung Mekah dengan begitu baik. Maka Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu telah tewas dalam serangan tersebut. Beliau telah menemui syahid dalam peperangan tersebut. Mayatnya disalib. Sebagai kesimpulan, jelaslah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu telah banyak berjasa kepada mempertahankan Islam. Oleh itu, kita haruslah mencontohi ketokohan dan kehebatan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu dalam mempertahankan dan mempertabatkan Islam. Wallahu a'lam.